Assalamualaikum and welcome back to Light On Project. Okay, so hari ni kita lain sikit ya. Hari ni kita buat something baru, iaitu segmen baru namanya Light On Podcast atau Podcast Light On, mana-mana lah kan. So itulah benda yang baru kita buat hari ni. So format dia simple ya. Kita every episode akan ada topik, akan ada tema lah, dan setiap seorang akan ada topik masing-masing yang akan dibincangkan. So topik ni biasanya selalunya akan cerita pasal news lah, pasal apa-apa yang tengah jadi dekat sekarang ni. General Am punya news lah. Dia boleh je cerita pasal sukan ke apa-apa. So kalau korang ada suggestion untuk kita orang discuss topik apa yang korang berminat, korang boleh lah drop like ke, DM ke, komen ke dekat video ni ke apa semua. So macam itulah. Okay, format dia simple. Every week akan ada satu topik, satu tema, and then setiap seorang akan elaborate lah benda lah tu, tanya pendapat masing-masing macam mana. Okay, so sebelum tu saya nak ucapkan tahniah kepada sesiapa yang telah berjaya untuk sambungkan belajar lah kan. Mana yang lepasan SPM, STPM, diploma semua tu, nak ucapkan tahniah lah kepada orang yang dapat sambung belajar. Yang tak dapat tu korang jangan putus asa, korang just chillax, InsyaAllah akan datang dapat tu rezeki ya kan. So ada sebab kenapa aku cakap tahniah tu, sebab topik kali ni adalah since minggu depan mostly akan start semester baru. So itulah, topik hari ni adalah selamat datang ke kampus. Okay, so hari ni untuk podcast kali ni saya akan ditemani oleh dua orang daripada Light On juga, iaitu Khairul dan Salam. Okay, untuk episod kali ni diorang ni pun mostly semua student kan, betul kan? Student dan semua kan, pernah jadi student kan? Pernah jadi student dulu lah, satu masa dulu lah. Asal lain sebab selalunya kita bodoh-bodoh kan. Tu tiba-tiba saya masuk podcast rasa macam dah besar, panjang dah no. So Khairul pun sama kan, pernah jadi student kan? Macam pernah student, dan saya masih membelajar untuk mencintai awak. Oh. Okay, untuk siapa-siapa yang dengar ni saja tak tengok video, Khairul tadi dia buat love lah kan. Okay. Okay, kita orang pun ada antara tiga ni mostly semua belajar tempat yang sama, iaitu UTM. So siapa yang dapat offer dekat UTM tu, tahniah juga sekali lagi. Jangan main-main. Melaka ni best, korang chillax je. Kita orang ni buat kalau Melaka ni best, kena main-main banyak lagi lah pula. Boleh, tak ada masalah. Okay, so aku sendiri, aku pun sekarang tengah final year dekat UTM. Salam sama. Final year, mantap final year. Khairul lagi best, dia alumni. Okay, so untuk topik kali ni, topik kita pada episod kali ni kan. Topik dia adalah tips-tips untuk student baru. Mana student-student yang baru nak masuk tu, sesuai lah untuk korang dengar kan episod ni. Okay, so without further ado, kita start dengan Salam lah. So apa Salam, apa tips-tips untuk student baru ni? Start dengan aku ni? Yes. So, aku rasa tips untuk student yang baru nak masuk ni kan, aku rasa boleh malas. Boleh malas. Student ni memang standard boleh malas, tapi berpada-pada tengok ada common sense lah. Boleh malas tapi ada common sense lah. Macam anda mana tu common sense tu, tak faham lah. Common sense buat assignment dalam group. Okay, buat assignment dalam group kan. Buat assignment dalam group. Kalau hang buat individu, kalau hang nak malas, itu hang punya pasal. Itu sebab markah hang seorang je kongsi. Tapi kalau hang buat dalam group, takkanlah hang bila orang lain tengah buat kerja, hang nak duduk seorang-seorang, nak duduk relax dulu, member-member dah. Hang kena santai lah, dia santai lah, member santai lah. Hang kena sekali lah, hang kena cooperate sekali lah. Maksudnya kena cope sekali lah dengan ni, dengan hang punya teammate. Takkanlah nak bagi teammate seorang duduk kalut-kalut buat kerja, buat assignment apa semua, tapi duduk relax lagi last minute baru nak start buat kerja. Dia sebenarnya tak ada masalah dah benda ni. Kalau nak buat je last minute, memang standard student tu buat last minute saja, jaranglah student buat awal. Tak nafikan. Tapi ada still kena ada common sense lah. Han jangan bagi macam, han jangan susahkan orang, maksudku. Jangan susahkan orang. Kalau han nak buat lambat, orang lain semua nak cepat, kan dah susahkan orang kan.
dah jadi satu hal pula. Markah kongsi. Kalau kata markah lain-lain boleh gagah-gagah lagi nak ni. Betul Tapi betul. macam tu lah. Macam tu lah bagi aku kalau nak malas tu biar bertempat lah. Untuk student-student yang baru nak masuk ni, make sure kalau rasa diri tu malas, fikirlah member sama. Bertempat lah sama kalau nak malas-malas ni kan. Kita berkongsi Sebab markah. kita berkongsi markah. Kalau individual punya assignment tak kisah. Bantai lah kalau nak malas seorang punya markah. Tapi kalau ada buat grouping ni kesian lah member sama. Sebab aku pernah tapi aku tak mau cerita pasal aku cerita member aku. Ni kita based on pengalaman lah ni. Dia based on pengalaman. So kita tengah buat projek lah kan. Kita tengah buat projek. So Projek. ada member siap. Ni pengalaman buruk hang dekat you. Bukan aku. Aku ada pengalaman tapi aku tak mau cerita pasal aku. Aku cerita pasal orang. Ni umum Umum general lah. Buat pasal projek. Kita duduk kalut ni buat projek. Esok dah nak hantar. Member boleh pergi relax dulu. Keluar dulu. Malam sekejap lagi pun nak start buat. Member dating member keluar dating tak tahu lah. Itu tak pun pernah kongsi kan lah. Itu pun to be honest aku pernah rasa kan. Pernah rasa jugalah Bulat. Pernah lah rasa juga. Macam Kero pernah rasa benda-benda macam ni. Yang mana? Yang mana satu? Yang keluar dating tu ke yang mana? Tak yang member tak cooperate dengan kita. Alhamdulillah, aku masuk UTM kan, di pengalaman lah. So aku masuk, so aku macam direct entry. So macam member aku semua lalu diploma lah. So bila diorang dah diploma, bukan dah kenal, maksudnya semua macam sebaya lah, dah matang lah. Maksudnya selalunya orang yang masuk matrik kan dia macam muda setahun daripada kita orang kan. So macam siapa yang dah lalu diploma ni macam dah prepare sikit lah. Bagi aku lah, dia prepare sikit. Prepare maksudnya diorang macam dah tahu okay assignment ni macam ni. So diorang dah boleh ke universiti lah. So ada sikit lah kena baiki macam matrik. Diorang macam dari dulu diorang belajar pressure kan. Macam kita orang macam budak diploma selalu relax lah. Faham. So diorang relax tapi diorang buat kerja lah, macam tu lah. Kiranya diorang macam yang untuk matrix ni semua diorang macam fresh lah, kosong lah kan. Fresh lah. Okay, faham. Tapi best lah kalau kau join diorang punya tu kan. Sebab diorang selalunya budak-budak matrik ni bijak lah. Betul. Memang kalau aku tengok, kalau nak bandingkan budak matrik dengan budak yang pernah ambil diploma, kalau dekat universiti ni dia memang lain tau. Dia macam kalau nak tengok pointer yang tinggi mesti budak-budak matrik macam banyak. Kalau macam budak diploma ni macam asal lepas dah lah degree ni. Asal lepas. Tak tahu sebab dia belajar diploma lama sangat ke dia tenang macam tu. Tapi ada yang excellent kalau budak-budak yang diploma ada excellent. Ada excellent. Dia depend so sangat pula itu pun payah juga. Tapi mostly memang macam tu lah. Kalau budak matrik ni dia punya sifat lah, dia punya perangai dia tu macam okay. On paper nice. Tapi hands on dia slow sikit lah. Dia tolak budak poli pergi depan. Budak poli dia kalau budak poli pula, budak diploma ni kalau dia dah pegang mesin jangan kacau dia. Dia lagi experience lah kan. Kira hang bagi dia hang duduk belakang hang santai pak. Masa tu hang santai pula. Pernah sekali tengok dia tutup sebelah mata yang macam tu. Main dengan tu apa? Yang tu buat apa? Rap? DJ? Bukan. Wedding. Saya tak nampak, saya ingat dia rap. Awak tak angkat, saya tak nampak. Okay. Okay, macam yang Salam cakap tadi lah kan, yang pasal assignment tu kan, yang tambah sikit lah kan untuk tips-tips student baru ni kan. Kan mesti akan ada seorang ketua yang diorang akan bagi tugas lah kan. Alpha. Akan ada alpha lah satu grup tu. So bila bagi tugas tu, korang janganlah berebut pergi nak buat apa, table of content saja. Janganlah berebut nak pergi buat acknowledgement je. Kalau macam gitu memang okey dah tu. Okey dah tu. Saya muka depan saya berebut. Buat reference. Buat reference. Aduh, fikir logik sikit lah. Takkanlah macam tu kan. Korang ada kena common sense sikit lah. Janganlah nak pilih topik yang senang je. Kenalah fair kan. To be honest, aku rasa macam benda-benda macam tu kan, macam muka depan, table of content, reference tu, itu sebenarnya tugas orang yang compile sebenarnya. So betul. So aku rasa macam kalau
orang berebut nak buat benda tu. Aku rasa macam benda tu tak, orang cakap tak inconvenience lah untuk orang lain. Kira tak fair lah macam tu. Betul. Hmm. Tapi dia sebenarnya Bulat kan, aku rasa kan dia sebenarnya macam untuk ada satu kumpulan yang macam perfect lah. Maksudnya macam ada orang buat kerja, even kalau hang pemalas, ambil orang yang pemalas, tapi kalau hang ada seorang alpha yang function, hang ada seorang alpha yang function, Yang tegas lah. aku rasa dia boleh go kalau group tu. Dia boleh control lah. Aha. Tip, okay, untuk pilih kumpulan ni aku rasa better kau kawan lah dengan siapa-siapa dulu. Kau jangan pilih satu kau dah pilih tim ni kan. Bagi aku kau kawan lah. Nanti bila biasa lah, kau bina kepercayaan tu, nanti bila kau mungkin lah kau SEM 3 ke SEM 4 kau dah rasa oh dia ni memang kena lah dengan aku punya jiwa maksudnya. Faham tak? Bila kau buat team tu macam sedap lah. Tak ada daripada SEM 1 sampai SEM 4 team kau sama. Faham. Better kau feel lah kau kenal orang. Okay, macam itulah apa yang Kero cakap tu kan. Dia like kita discover lah, kita kawan dengan semua Discover orang. lah. Kita kenal seorang-seorang semua tu. Kenal orang. Atau yang orang yang kau tak rapat tu, betul tiba-tiba dia function ke kan, kita tak tahu Nah. kan dalam tu. Okay, untuk next tips yang aku boleh bagi lah kan. Aku boleh bagi is like tips yang nextnya adalah kalau macam korang kalau boleh aktif sikit lah dekat MC tu, janganlah macam pasif. Faham tak? Kalau korang pasif, korang macam like kenalan korang pun akan sikit. So bila kenalan korang sikit ni, dia macam disadvantage sikit lah dekat korang. Network kurang lah, kurang. Network kurang. So korang try lah bergaul. Salah satu caranya korang boleh lah join mana-mana club. Mana-mana club lah, apa-apa club. MLM ni pula dah paling miskin lah. Network kurang. Yes, betul. Tak ada, dia maybe akan membantu korang juga, akan datang contoh lah kan, contoh. Contoh. Macam aku fakulti pembuatan engineering kan. Aku punya projek memerlukan orang yang handal dekat coding ataupun elektrik. So bila kau ada network, ada kenal dengan orang-orang fakulti lain, maybe dia boleh tolong korang untuk projek korang juga. So penting jugalah benda-benda ni. And salah satu cara yang aku rasa paling efektif akan untuk korang kenal dengan fakulti-fakulti lain ni adalah korang join club lah. So siapa yang kat UTM tu, aku presiden orkestra. So digalak-galakkan untuk join. So kira ada tempat tambah? Macam kira tu ni pernah join berapa gelap lah? Kira. Saya join kelab, tapi kelab malam je saya tak join ya. Yang tu lain. Itu kelab lain. Itu lain. Oh tu kelab lain. Tapi memang macam Nazirul cakap ataupun Bulat cakap kalau korang kenal kawan baru kan korang just boleh, maksudnya gunakan diorang, maksudnya korang boleh learn something daripada diorang sebenarnya. Instead of guna member hang, belajar something daripada member. Belajar. Itu pun salah satu common sense juga. Macam aku dulu nak kenal Salam kan. Ni pengalaman hidup aku aku cerita kan. Aku nak kenal Salam, aku ingat aku nak gunakan dia. Nampak gaya tak terguna. Dia useless ni. Bukan. Dia terlalu berguna untuk aku. So aku ambil tindakan, aku undurkan diri. Sebab dia function sangat. Bagus. Payment sama. Okay. Kau ada tak? Ni satu soalan. Kau ada tak pengalaman mula-mula kau nak kenal kawan ni, mula kau macam apa, orang panggil don't just a book by its cover kan. Kau macam rasa first impression kau dekat kawan kau tu kan macam tak baik lah. Jujur lah, kau pernah tak rasa benda? Ada. Ada. Cuba kau cerita lah. Bulat. Okay, aku kan. Dia sama macam Kero lah. Yang kelakar pun tak apa lah. Memang kelakar ni. Dia macam cara aku kenal kat Salam lah ni. Sebab Salam ni awal-awal memang Salam lah paling kelakar dekat. Maksudnya kawan kita paling kelakar orang sama lah. Ya, orang yang sama. Jadi macam Salam ni awal-awal tu kan, sebab aku satu kelas dengan dia. Awal-awal tu dia macam orang yang misterius tau. Kalau orang tahu Salam ni, orang ni dia pendiam tau. Dalam kelas dia senyap je. Lepas tu dalam kelas pun dia tak tunjuk muka dia. Dia pakai mask.
Oh, ingat dia tak COVID. bawa muka dia. Ingat dia tak bawa muka. Itulah aku takut juga dia tertinggal. Kadang-kadang aku teringin nak pakai paper bag kat muka kau. Pakai Okey, nikap, lepas tu- pakai nikap je. So awal-awal tu memang susah nak approach dia sebab satu dia ni aktif dekat banyak benda, ada buat job macam lah dekat UTM tu kan. So nak jumpa kat kelas pun susah. Bila jumpa pun tutup muka je. Macam ni nak kenal. Macam mana dia tutup muka tu? Cuba cerita. Dia pakai mask. Dalam kelas pun pakai mask. Waktu tu dah COVID belum? Belum COVID. Baik. Dia yang start orang pakai mask. Maksudnya dia dah prepare awal lah. Yes, dia dah prepare awal. So macam Tak kekok pakai mask. Sebab aku dah predict benda tu 2 tahun awal. Lepas tu tahun 3 COVID. Dia start rapat tu bila itulah ada ambil subjek yang sama dengan dia. Sebab dia ambil subjek depan sikit atas sem kita kan. Tu start rapat kat situ. Lepas tu jadi housemate terus sampai dah sekarang. Salam. So dia okey lah. Mula-mula je lah nak approach dia lah. Bincang sikit lah. Susah nak approach sebab itulah dia rahsia orangnya. Secretary. Secretary. Macam Salam ada. Macam Salam ada kawan macam tu. Ada banyak sebab aku Banyak ke arah yang lebih baik ke yang tak baik? both macam aku both. Ada yang aku jumpa ke arah baik, ada yang aku jumpa tak ke arah baik. Tapi aku cerita yang tak ke arah baik lah, sebab kalau ke arah baik orang tak nak dengar. Betul. Hang mengata orang lah ni sebenarnya. Tak adalah kira macam pendengar-pendengar ni lagi dengar ni sebagai pengajaran kan. Jangan pula buat apa yang tu buat. Macam aku terlibat dengan banyak kelab-kelab dekat ITEM kan, dekat kelab. Malam tak terlibat lagi lah setakat ni. Kalau mau tengok Hang macam aku lah. kelab malam. So aku memang kenal ramai orang and aku ada jumpa beberapa orang yang aku jenis bukan approacher tau. Maksudnya bukan kalau aku nak pi hai nama aku Salam bukan aku jenis macam aku observer. Aku tunggu, aku tengok, panggil seorang dulu. So masa aku duk observe semua tu kan, aku macam tengok mamak ni macam time event function siap dia ni, macam kalau every time event function. So aku macam dia ni kalau kita buat member dengan dia ni auto kita pun jadi macam Auto function lah. Macam banyak kerja sibuk pimai. So aku pun approach. Aku bukanlah approach, macam aku banyak mendekati dia. Okay, faham. Ya, faham kan. Kalau macam kalau dia buat kerja ni aku pun pergi macam tolong acah-acah sikit macam ni. Aku memang takkan nama Salam kan. So aku memang takkan buat macam tu. Kalau siapa-siapa yang pernah kenal, aku rasa Carol pun pernah kenal dengan aku. Approach aku malas cerita. Buat macam mana kat Carol? Aku jeling je siap. Jeling. Aku beria tanya dia. Dia jawab sepatah. Macam aku cakap dengan dinding kan tu. Teruk dah kau Salam. Sebab aku tak kenal, aku susah nak mulakan perbualan. So kalau orang boleh mulakan perbualan dulu, so aku boleh nak masuk. Aku jenis macam tu. So bila aku dah start kenal dengan dia, tu aku baru perasan dia macam dia ni luar pada event dia tak okey pun. Dia macam dia maksudnya dia ada time event tu just untuk menghadiri event. Nampakkan muka dia time event tu. So sebelum event tu, maksudnya segala preparation sebelum event tu tak ada, hilang. Memang yang bertungkus lumus budak-budak bawah dia, sebab time tu dia orang yang agak tinggi lah kan. Tinggi juga. Bukan sini lah, aku tak mahu sebut lah dia sini ke tak. Tinggi berapa cm? Tinggi berapa cm? Jawatan. Jawatan. Agak tinggi. Ya. So jadi dia macam bagi aku, hang dah lah jawatan tinggi. Rupanya saya event je function. Kalau sebelum event ambil anak-anak buah hang buat kerja. Kan dah penat budak-budak hang, kadang-kadang ada anak-anak buah yang dia baru masuk, dia fresh. Macam aku fresh. Aku join club, aku fresh, aku tak tahu. Kalau kata aku hopefully dia akan ajar kau lah.
Hopefully dia akan ada. Macam contoh kita nak minta kerusi-kerusi kan. Kita kena pergi dekat, kalau dekat UTM dekat SCP. pembangunan. 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 Okay, so kalau nak minta kerusi dekat pembangunan, aku boleh pergi minta, tapi aku tak tahu prosedur dia macam mana. So dia as ketua, dia tak ada kat situ. Dia as Dia ketua tak ada kat, menyusahkan. dia jadi susahkan balik benda tu. Okay, faham. Macam aku rupanya dia ni time event je nak function. Kadang-kadang masa time event, pernah sekali lah aku dengar dia, bawang sikit lah. So, pernah sekali aku Subhanallah. pernah sekali time event minta untuk snap gambar dia dengan VIP. Maksudnya dia nak ada highlight dekat dia juga. So dia buat kerja just untuk nampak highlight, untuk ada highlight dalam kerja tu. Macam tu dia beli je lah highlighter. Itu salah satu tips tu. Highlight dekat dia. Beli highlighter. Highlighter. So yang tu lah aku punya pengalaman. Tapi ada banyak lagi lah kalau nak cerita. Banyak lagi lah. Kau banyak cerita. Kita boleh buat 3-4 episod untuk yang ni saja. Terus tukar sembang bersama Salam. So macam apa yang Salam cakap tu lah kan, kita tak boleh lah judge orang tu cepat sangat. So try kenal lama sikit lah, try berusaha dia macam mana, observe dia dulu macam mana. So macam tu lah. So janganlah like terus nampak dia macam tu terus dia ni teruk ni. Janganlah macam tu, okay? So next, ni tips ni, topik ni, aku tak nak topik tapi aku nak kita bincangkan lah pasal topik ni. Okay, bincang. Okay, dia panas ke lah topik ni? Panas. Okay, bercinta. Bercinta time belajar ni, time study ni. Apa pendapat korang? Perlu ke atau tak perlu ke? Annoying ke? Kalau pengalaman korang lah macam mana? Asalnya perlu tak? Siapa-siapa dulu lah, tak kisah. Mungkin kamu dulu lah. Zero, saya rasa kamu mula dulu lah. Zero lah mula dulu. Saya rasa lah. Okay, pasal bercinta ni lah kan, depends lah dekat someone tu. Kalau jumpa tu Alhamdulillah. Tapi satu je lah, tak kisah, tak salah pun sebenarnya benda lah ni. Tapi kena orang cakap ada limit lah. Janganlah sampai menyusahkan orang. Kadang bercinta ni kan ada membantu juga. Dia bagi orang cakap sokongan moral. Betul. Dia bagi sokongan lah sikit yang tak adalah macam kita. So ada bagus, ada tak bagus dia juga. And kalau like itulah, dia ada orang cakap ada impact lah. Kalau tak bagus tu macam mana pula? Yang tak bagus tu, contoh kan, dia contohlah dia break. Okay, dia break. And then dia impact dekat dia punya prestasi kerja tu. So itulah, benda ni dia 50-50 lah kan. So terpulang kat individu masing-masing tu nak ke tak nak kan pasal benda lah ni. So kalau boleh elakkan lah kan. Tapi faham juga kenapa macam tu, sebab ini personal aku lah kan. Daripada sekolah memang ramailah senior, cikgu pun cakap tak payah bercinta dalam sekolah. Nanti kat universiti orang beratur. Itu mitos. Itu mitos. Jangan percaya. Jangan percaya. Dengar boleh, percaya jangan. Lepas. Sebenarnya lagi bagus sebenarnya kalau macam kau bercinta tu daripada luar universiti orang ke apa, so orang tak kenal, so tak nak jadi bahan bualan lah. So itulah macam bagi aku, bercinta ni terpulang lah kat individu tu masing-masing. So korang macam mana? Bagi aku zaman universiti lah, korang janganlah cinta kontrak. Aku cakap kontrak lah, sebab maksudnya bila korang habis belajar tu sampai situ. Maksudnya korang belajar 4 tahun, percintaan korang 4 tahun je. Maksudnya percintaan tu janganlah kontrak. Maksudnya kalau nak bercinta tu, bercintalah, tapi elok lah sikit perangai tu. Kena pandai lah jaga batas semua kan. Jaga batas. Tapi kau kena ingat balik lah apa tujuan kau masuk universiti balik kan. Kalau kau just nak bercinta baik tu, so belajar tetap nombor satu. Bercinta tu tambahan lah. Add on lah orang cakap. Add on. Salam? Kalau aku macam bulat, aku macam base aku agak tak suka. Bukanlah aku tak suka, maksudnya kalau orang tu nak bercinta, tak kisah, biar boleh bercinta, tak ada masalah. Tapi kalau macam
dalam satu grup kan. Contoh kita ada dalam satu grup. Contoh kita dalam satu grup kerja. Aku tak suka orang tu kalau dia bercinta. Dalam satu grup kerja tu ada 2 orang yang bercinta satu sama lain. Oh, maksudnya bercinta macam satu kelas lah. Ya, bercinta satu kelas lah. Tapi kelas besar. So orang boleh pilih orang-orang yang tak bercinta dengan satu ni. So let's say kalau kita dalam grup kecil. Mudah faham. Kelas. Kelas. Okay. So dalam grup tu ada 2 orang bercinta satu sama lain. Aku sangat-sangatlah tak suka benda-benda macam tu berlaku dalam grup tu. Dalam grup aku tu lah. Let's say grup tu grup aku. Aku tak suka benda tu berlaku. Sebab apa? Sebab first kali aku punya mindset, kalau orang bercinta dalam satu grup ni, performance dia akan ada naik turun. Sebab apa? Sebab bagi aku kalau ada hari kalau dia bad mood dengan dia punya BF, kadang jatuh. Lepas tu kalau macam ni naik pula. Lepas tu jatuh. Lepas tu kalau aku nak mencari satu grup, aku takkan ambil orang yang bercinta sekali duduk dalam satu grup dengan aku. Kalau at least kurang-kurangnya kalau dia nak duduk juga sekali, dia kena profesional dengan aku. Maksudnya even kalau ribut Taufan berlaku pun dalam dia punya hubungan tu, dia maksudnya dia tak, performance dia sama, maintain. Okay, faham. Profesional lah Abang Salam ni. Okay, so basically dia sama lah macam Salam aku kan. Kalau itulah, kalau macam nak tips tu kan, kalau korang nak satu grup tu, kalau korang nak bercinta jugalah kan, elakkanlah satu grup. Boleh tapi elakkan lah. Kalau macam susah. Kerja lebih dari 2 orang tak elakkan. Kalau 2 orang tu terpulang ke orang kan, korang gaduh pun makan korang kan, bukan makan orang lain kan. Betul. So elakkan lah satu grup kalau ada ramai. Kalau 2 orang tak kisah, tak apa. So jam pun dah 26 minit lagi. Dah 26 minit? 26 ke 25 minit macam tu. Aduh. Okay, so macam kejap sangat. Kejap nak melambung buat apa pun kan. Panjang tu, tak tahu mana point. So point dia tu itulah, korang dengarlah balik apa point-point dia tadi, aku pun lupa. Tapi itulah tips-tips dia korang. Terpulang lah korang nak follow ke tak follow, tapi ini daripada kita orang sendiri yang ada pengalaman sendiri. So itulah. So student-student kat sana, aku nak ucapkan good luck untuk korang untuk akan tempuhi apa orang cakap alam pembelajaran universiti. Another level of study. Korang enjoy mana yang korang boleh. Sekolah tu dia macam satu level yang lain. Kalau bila nak universiti, dia level yang lain tau. Dia dah tak sama macam environment sekolah. Dia ada universiti yang tak ada seniority. So memang kalau siapa yang dapat sambung dekat universiti ni atau dekat IPT, IPTS yang lain, memang beruntung lah dapat rasa benda ni. Sebab tak semua orang dapat rasa benda ni. Ada yang tak boleh rasa benda-benda macam ni. Ada yang kecundang separuh jalan. Betul. Cundang separuh jalan. Macam-macam jenis orang lah. So macam tu lah, korang just chillax bila macam belajar tu. Korang enjoy mana yang korang boleh, tapi jangan terlampau enjoy sangat. Pergi kelab malam, jangan Carol pergi kelab malam. Jangan pergi kelab malam. Jangan kelab malam. Lagi satu, jangan ambil dadah. Isap kau jangan. Tu korang kena follow. Jangan tak follow. Janganlah, benda-benda macam tu elakkan lah. Korang pun dah masuk universiti kan, dah boleh fikir kan, dah besar. So macam tu lah. Korang dah belajar bijak-bijak, lepas tu korang ambil benda tu, kejap lagi tak jadi bijak. Rugi lah mak kau beli susu mahal waktu kau kecil tu. Bagi sel-sel otak berhubung. Lepas tu kau ambil benda tu. Jadah dah macam iklan dah. Sorry. Mama. Okay, sampai situ je lah untuk episod kali ini. Kalau korang ada cadangan atau apa-apa soalan lah kan nak tanya, InsyaAllah kita akan allocate satu section lah dalam podcast next episode. Ataupun korang ada topik yang menarik ke, korang boleh je komen kat bawah. Ataupun korang ada, ataupun dorang ada soalan nak tanya, dorang nak masuk podcast ni, dorang nak tanya kita pun boleh juga komen kat bawah ke. Komen je kat bawah, tak ada masalah. Ini satu segmen baru yang kita nak attract orang untuk communicate dengan kita. Sebab ni kita just based on IG, kita tak jarang communicate. So ni adalah medium untuk apa communicate kan. Lagi pun podcast ni korang tak payah tengok, tak boleh korang dengar je lah kan. Letak phone tepi, dengar je dah lah kan podcast kan. Okay. So far sekarang ni kita just tunjuk kat YouTube je lah. Tempat lain tu InsyaAllah tengok dulu macam mana. Kat YouTube je. So itulah untuk episod kali ni. Terima kasih kerana sudi mendengarnya.
And jangan lupa komen, like, share semua tu kat Light On Project. Okay, so jumpa di episod akan datang. Bye bye guys. Assalamualaikum. Peace. Kalau korang dengar memang tak nampak aku tunjuk peace sekarang ni. Salam semua tunjuk peace.